Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Vanessa Mering dalam Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 18 April. Penduduk perlu menjadi pemantau untuk projek-projek transformasi luar bandar RTP yang dilaksanakan di sekitar kawasan kediaman mereka. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Asik, Joseph Cheng Chin Ek, beliau bersikap terbuka tentang perincian projek RTP di kawasannya dengan memaklumkan nilai projek dan tempoh sesuatu projek kepada penduduk di sekitar kawasan projek. Selain daripada itu, penduduk juga akan dipelawak untuk sama hadir ke taklimat projek agar mereka tahu projek yang akan dilaksanakan. Sikap terbuka ini katanya penting agar penduduk dapat membantu dalam memantau pelaksanaan projek itu. You request a very good and quality of work been done by the contractor. So that's why I already asked the residents here to be my supervisor, to be my eyes, because there are a lot of projects going on. I cannot be on the side all the time. Beliau ditemui pemberita selepas menyerahkan projek RTP bernilai RM100,000 di Jalan Tongsang 5 Sibu. Katanya projek membina tembok penahan hakisan dan melebarkan jalan itu merangkumi dua fasa. Fasa pertama adalah memasang cerucuk dan membina tembok penahan hakisan dan fasa kedua akan melibatkan kerja melebarkan jalan raya di lorong Tongsang 5. Katanya bahagian tepi jalan itu sebelum ini runtuh dan menyebabkan jalan raya menjadi sempit. Keadaan itu katanya menyebabkan beberapa kemalangan jalan raya berlaku. Selepas 5 tahun menyepi, kini Ahli Dewan Undangan Negeri Telang Usan Dennis Ngau berkata festival ini akan mengetengahkan seni persembahan muzik tradisional di samping menyajikan juadah makanan tradisional dan kraf tangan asli pelbagai kaum dan etnik. Itu sebabnya kita panggil festival ini Sarawak Highland Fox Music and Dance Festival. Bukan saja dance and festival, akan juga berlangsung jualan makanan tradisional, handicraft, authentic handicraft yang dibuat oleh masyarakat Penan, Kayan, Kenyat dan sebagainya. Very authentic. Jadi kita welcome sesiapa saja untuk hadir ke festival ini yang akan bermula pada malam 27, 28, 29. Beliau bercakap dalam sidang media di Kompleks Islam Sarawak Miri. Dennis yang juga pengerusi Lembaga Pelancongan Sarawak menegaskan, festival ini juga bertujuan mempromosi budaya dan etnik yang terdapat di luar bandar seperti kaum Kayan, Kelabit, Kenyah dan Penan sebagai daya tarikan pengunjung ke dataran tinggi itu. Ia sekaligus menghidupkan industri pelancongan berlandaskan budaya, makanan dan kehidupan sesuatu etnik. Lokasi festival yang terletak kira-kira 4 jam dari Bandaraya Miri itu bakal dirasmikan oleh Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. pengguna jalan raya terutama yang menggunakan lebuh raya Pen Borneo ketika musim perayaan dinasihatkan agar lebih berhati-hati dalam pemanduan dan mematuhi had laju. Timbalan Pengarah Infrastruktur Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak, Insinyur Teknologis KCD Morris berkata dengan projek lebuh raya Pen Borneo yang hampir siap dan keadaan jalan yang sangat bagus berbanding terdahulu, pemanduan akan menjadi lebih selesa sehingga ada yang memecut laju melebihi had 90 km sejam dan boleh menyebabkan kemalangan. Masalah timbul sebab di peringkat penyesuaian dulu jalan kita tak berapa bagus dan sekarang bagus, sangat bagus. Jadi mungkin dari segi speed tu dia tak sedar dah tekan minyak jadi terlalu laju, dan bila ada sesuatu yang berlaku di sepanjang jalan dan panik dan brake mungkin aksiden. Menurut beliau, masih ramai pengguna jalan yang belum menyesuaikan diri dengan keadaan lebuh raya Pen Borneo terkini selain tidak peka dengan peraturan dan tanda jalan termasuk pusingan P. Pusingan P diwujudkan bagi menyediakan laluan pusingan yang lebih selamat di lebuh raya, namun masih ada yang membuat pusingan U secara haram dan ini boleh mengundang kemalangan. Timbalan pengarah itu ditemui semasa kempen keselamatan jalan raya bersempena sambutan Hari Raya Aidilfitri Anjuran Sarawak dengan kerjasama JKR di laluan pakej kerja kontrak 02 Sematan Moyan di Bau. Pakej Sematan Moyan mempunyai 24 pusingan P bagi setiap 5 km dengan tanda peringatan disediakan 300 meter sebelum pusingan P berkenaan.
Bagi saudara kita di penempatan semula bakun BRS Sungai Asap bulan Ramadan ini diimarahkan berpusat di Masjid Al-Fatah Sungai Asap. Walaupun dengan jumlah mereka yang sedikit serta ditambah guru-guru Islam dari sekolah berdekatan, aktiviti sepanjang Ramadan dijalankan bersama khususnya semasa berbuka puasa dan solat sunat tarawih. Setiap hari mereka akan berbuka di masjid. Perkembangan setiap hari itu sentiasa ada dan anak-anak pun ramai yang datang solat tarawih daripada sekolah menengah, sekolah rendah, dan ibu-ibu akan memasak dengan istilah kami di sini gotong royong lah. Jadi setiap lepas solat tarawih kami akan more sama-sama. Pengerusi USK Sungai Asap, Nurayu Chen Abdullah ketika ditemui RTM menjelaskan setiap kali menjelang Ramadan, pelbagai pihak khususnya pertubuhan bukan kerajaan NGO Islam tampil memberi sumbangan dan membantu saudara kita USK Sungai Asap. Maka Masjid Al-Fatah merupakan lokasi utama bagi tujuan menjalankan ibadah dan aktiviti-aktiviti berkenaan. Justru itu, beliau berharap agar usaha membesarkan Masjid Al-Fatah dapat dilakukan bagi menampung keperluan penduduk dan umat Islam di kawasan tersebut. Manakala bagi jawatan kuasa Lembaga Amanah Al-Hidayah Kuching, Dr. Abdul Jabbar Abdullah, golongan saudara kita sentiasa didampingi oleh agensi-agensi berwajib. Ia sebagai langkah membimbing dan memastikan mereka mengikut ajaran Islam yang betul. Memang saudara kita ni memang sentiasa didampingi oleh pihak, khususnya pihak berkuasa agama iaitu Majlis Islam dan juga Jabatan Agama Islam, ya, dan selain daripada itu NGO juga aktif memberikan sumbangan kepada masyarakat Islam di sini, sumbangan sama ada sumbangan berbentuk barang keperluan dan juga sumbangan-sumbangan lain. Saudara kita di Sungai Asap dianggarkan berjumlah lebih 300 orang daripada 15 perkampungan orang Ulu di BRS Sungai Asap Belaga. Namun kebanyakan mereka menetap di luar kawasan Sungai Asap. Kini mereka sedang menunggu proses pembinaan sebuah perkampungan saudara kita yang telah diumumkan kerajaan sebelum ini. Manisan dan kuih muih sudah semestinya menjadi antara pilihan utama sebagai pembuka selera untuk berbuka puasa. Untuk itu kita ikuti laporan yang disediakan oleh pelatih industri RTM Sibu, Nur Faikah Abdul Rahim, berkongsi kepelbagaian juadah yang terdapat di Bazar Ramadan Dataran Tuanku Bujang Fasa 2. Lebih 200 peniaga berniaga di Bazar Ramadan Dataran Tuanku Bujang Fasa 2 Sibu. Jom ikut saya untuk meninjau manisan apa yang menarik hari ini. Popis iaitu popia pisang yang kini tidak asing lagi turut menjadi antara pilihan juadah berbuka. Ibarat cucur pisang moden, popis yang dibaluti dengan kulit popia ini sinonim menjadi kudapan untuk minum petang. Pengusaha The Popis, Farah Atika Abdillah, mengakui memulakan perniagaannya hasil inspirasi melancong di Kuala Lumpur dan tahun ini merupakan tahun pertamanya berniaga di Bazar Ramadan. Hari-hari memang habis sebab kami buat limitnya 200 pieces untuk sehari. Tapi kalau untuk hujung minggu kami akan buat paling banyak pun 600 pieces. Tapi dia memang hari-hari memang akan habis. Memang hari-hari kami akan jual 5 jenis topping which is Oreo, Milo, cheese, Nestum dengan peanut. Memang tapi yang paling hot selling is Milo, Oreo dan peanut. Turut menarik perhatian, bazar ini juga terkenal dengan gerai yang menjual beraneka jenis kek. Menurut pengusaha Danisha Licious, Abdul Azim Suhaili, sebanyak 30 hingga 40 jenis kek disediakan untuk pengunjung. Beliau mengakui sambutan daripada masyarakat tahun ini berbeza daripada tahun sebelumnya selepas gerai ini tular di laman media sosial. Okey, pada tahun tu dengan tahun sebelum, tahun tu ada berbeza sikit. Sambutan tahun tu lebih menggalakkan, lebih positif lagi lah. Ada impak yang lebih besar lagi dalam tahun tu. Kek batik dengan kek lapis.
Ya, yang paling famous lah di kedai tu. Manisan ketiga pula ialah donat. Ringkas namun pengolahan yang berbeza. Donat zaman dahulu berbeza dengan donat zaman sekarang. Donat moden disaluti dengan coklat, keju dan juga perisa lain yang menambahkan lagi keistimewaannya. Menurut pekerja di gerai Zai Donat, era Nur Aziana Azaman, gerai itu mula beroperasi selama 2 tahun di Bazar Ramadan tersebut. Dekat Zai Donat tu memang akan cari cheese punya. Cheese punya, kedai Orion pun bila kami nak ambil memang nak minta cheese macam ya. Namun weekend memang selalu habis dalam 40 lebih tray, mesti 30 lebih tray. Dalam 1,000 lebih je lah sellingnya. Inilah antara manisan menarik yang dijual di Bazar Ramadan Dataran Tuanku Bujang Fasa 2 Sibu tahun ini yang wajib dirasai sendiri keunikannya. Di Bintulu, sebuah tongkang ditahan Sabtu lepas. Menurut Pengarah Zon Maritim Bintulu, Kapten Maritim Muhammad Khairul Anwar Saad, tangkapan ditahan pada jarak lebih kurang 2.2 batu nautika dari muara Sungai Kemena. Menerusi kenyataan media, Kapten Maritim Muhammad Khairul memaklumkan bot dan tongkang dikesan sedang membawa muatan dan gagal mengemukakan lesen perkapalan dalam negeri yang telah diperbaharui. Bot tunda dan kru warga tempatan yang berumur 31 dan 48 tahun tidak ditahan kerana mempunyai dokumen yang lengkap serta mempunyai dokumen pengenalan diri yang sah. Kes disiasat di bawah Ordinan Perkapalan Saudagar 1952 yang memperuntukkan hukuman kompaun melebihi RM5,000 jika disabit bersalah. Lembaga Air Kuching LAK memaklumkan gangguan bekalan air yang dialami oleh pengguna di kawasan sekitar Petrajaya hingga ke Asajaya berpunca daripada pengisian tangki air aras tinggi HLT dan pengujian pam Semariang oleh pihak Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBALB. Menurut notis LAK, faktor gangguan bekalan air juga disebabkan paras tangki air di Bukit Sol, Datuk Muda dan juga Antingan yang berkurangan akibat permintaan tinggi serta penggunaan bekalan air tinggi semasa musim perayaan dan musim panas. Sehubungan itu, bantuan bekalan air melalui lori tangki air sedang digerakkan ke kawasan-kawasan terlibat bagi membantu pengguna yang terjejas. Oleh itu, pengguna dinasihatkan supaya berhemah dalam menggunakan air semasa musim panas ini serta elakkan pembaziran dan penggunaan air untuk tujuan yang kurang penting supaya sumber air dapat bertahan lebih lama. Sebarang aduan atau pertanyaan boleh dibuat dengan menghubungi KWB call center di talian 082 222 333 atau SMS ke 019 886 6650. Paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 18 April. Dengan itu, salam Malaysia Madani dan jumpa lagi.